Kita telah membuat kajian untuk beberapa tahun yang sebenarnya untuk melihat, meninjau dan membuat survei, kaji selidik untuk mengetahui macam mana kita boleh bukan sahaja transform pengangkutan awam darat, tapi juga supaya dia mapan, dia dapat berterusan dalam satu ekosistem yang baru dan akan membolehkan kita memberikan ulangan yang baik di masa yang sama, mengambil kira semua aspek-aspek itu. Jadi kita tengok hasil daripada itu, kita melihat bahawa tidak ada perubahan kepada kadar tambang. Jadi beberapa mod pengangkutan awam darat. Kalau kita ambil daripada misalnya daripada kereta api, saya cuba mulakan kereta api dulu. Kalau ambil daripada LRT Ampang Line, the last time that kita tetapkan kadar tambang ialah 1996, dan Kelana Jaya Line kita mulakan dia punya tambang the last time was 1998, dan monorail pada tahun 2003, dan KTN Commuter dia punya last fare adjustment kita buat pada tahun 2003, dan KTM Intercity dia dibuat pada tahun 1999, bermakna 25 tahun dulu. Itu berkenaan kereta api. So ini adalah bertujuan untuk memberi gambaran bagaimana kita telah mengambil kira semua ni. Lepas tu taksi dan bas, dia punya review yang kita telah lakukan yang terakhirnya ialah pada tahun 2009. So dalam tahun 2009 itu kedua. Jadi kalau kita lihat dari segi keseluruhan, memang tambang ni dah jadi out of line dengan suasana dan pertukaran masa kini. Dan sebab itu kita membuat keputusan setelah mengambil kira kos yang telah meningkat. Misalnya kita ambil kos untuk bas, dia punya kos meningkat 33%, 73%. Kos taksi meningkat 36%. Jadi dengan peningkatan yang sedemikian, kita anggap apa pun kita buat, mungkin ada yang senang hati, ada yang tak senang, ada yang setuju, ada yang tak setuju, tapi kita fikir untuk mengambil kira keperluan operator dan juga keperluan orang ramai dengan kos-kos ini semua, maka kita telah membuat keputusan seperti berikut. Untuk saya mulakan dengan berkenaan dengan train, dia LRT ke KTM, kita hanya membuat keputusan kepada membenarkan mereka untuk ada ceiling, dan mereka akan menentukan dan mengumumkan. We do not make, and this is the normal practice. Kita memang ceiling, dia ada minta, dia kata ceilingnya yang boleh buat ini, dan dia sendiri akan membuat pengumuman tersebut. Dan dalam pengumuman itu dia juga kena ambil kira kepentingan-kepentingan senior citizens, discount card, student. Jadi bila diumumkan, terpulang pada pihak Kereta Api Tanah Melayu, pengurusan prasarana termasuklah monorail, LRT dan monorail. Tapi untuk yang kita akan umumkan hari ini ialah berkenaan dengan taksi fare dan bas dengan taksi fare. Bas dengan taksi fare, perubahan yang kita lakukan ialah ke atas tambang permulaan tak ada perubahan. Yang kita ubahkan ialah tambang dari segi jarak dan tambang dari segi masa. Saya bagi dia punya ni. Tambang daripada segi jarak, kalau untuk bajet Kelang Valley, Lembah Kelang dan Johor Bahru, dia punya sekarang ialah 0.10 tiap-tiap 115 meter. Dia punya tambang permulaan RM3. Dalam kajian sekarang itu tak ditukar. Yang ditukar ialah berkenaan dengan untuk tambang jarak 25 sen
dan dia punya jarak 200 meter. Dan untuk apa tu, dia punya masa itu pun kita ubah kepada 25 sen kepada 25 kepada 36. Apa tu, 25 sen itu tukar kepada 25 sen untuk 36 second. Begitu juga dengan bajet Penang, the new distance and time base rate will be 30 sen 200 untuk 200 meter, dan untuk masa 30 sen untuk 36. Penang ni dia punya, oleh kerana tempatnya apa tu kecil, dan dia tak dia dapat dia punya apa tu dia punya kawasan operasi dia kecil, dan dia tak ada economies of scale macam tempat ni banyak tempat, maka dia punya flagpole atau tambang permulaan RM4 tu tak ditukar, dia sama juga, hanya jarak dia dengan masa dia yang kita tukar. Lepas tu untuk Taksim yang kita tukar ya Taksim untuk Lembah Kelang, Johor Bahru, dia sekarang dia punya tu ialah flagpole dia kita tukar untuk menggalakkan orang-orang apa tu operator, pengusaha dan mereka yang persendian dan pengusaha-pengusaha syarikat, kita tukar kepada RM4 untuk menggalakkan dia beli kereta baru, supaya dia beli kereta baru dan supaya orang ramai dapat keselesaan menggunakan kereta baru dengan lebih comfort level, dengan lebih selamat lagi. Dan dia punya flagpole 30 sen 200 meter. Bukan, dia bukan flagpole, ini is the time base, time base dengan distance base 30 dengan 200 untuk 200 meter dan 30 sen untuk 36 second. Jadi kita berharap dengan segala perubahan-perubahan ini, satu, kita akan mengambil tindakan-tindakan yang lebih ini, dia ada semua kita letak kat atas tu. Jadi saya cakap ni, saya bercakap saya ni patut boleh tanya soalan, makna ada Dr. Dat ada, mereka boleh menukuk tambahkan apa yang saya cakap. Jadi sebenarnya dia punya perubahan itu tidak berapa banyak kalau mengambil kira kepada kos peningkatan tarikh hidup dan peningkatan dia punya kos operasi. Dari sebab itu kita fikir adalah munasabah untuk sekarang kita membuat perubahan-perubahan untuk membolehkan mereka menjalankan perusahaan public transport untuk taksi, menggalakkan mereka untuk menukar kereta, untuk menggalakkan mereka menggunakan meter. I think it is important. Yesterday we did a rate and we find that ada yang 10 kali ganda, ada yang 100 kali ganda. Yang mana kita berharap dengan rate yang baru ini, mereka akan jadi lebih patuh, mereka akan memahami bahawa kita yang sebenarnya hendak memberikan pendapatan yang sejajar dengan usaha dan kerja-kerja mereka, supaya dia tidak mendatangkan kesusahan dan kesulitan kepada orang ramai dan juga kepada pengusaha-pengusaha pengangkutan awam darat, khususnya taksi dan bas. Bas ni pun kita punya, dia punya apa tu, untuk bas the rate lebih berapa. Bas kita increase kepada 11.4 cents daripada per kilometer untuk bas.